Alright. Okay, now saya kenalkan diri saya. Okay, saya Fu. Dengar tak, Nabiha? Okay, clear. Okay. Saya dalam bidang childcare more than 10 years ini. Okay, now saya sebagai guru tuition. And then saya pun ada still study at OUM untuk degree punya. Dengar? Okay? Okay. Alright. Okay, so right now this pun saya just sebagai guru tuition. So that's all. Fu Buddhist Fu Yeah, Buddhist. So macam dia family ke ataupun macam mana? Maksudnya keturunan ke atau Yes, ikut keturunan. Biasa kita Chinese akan ikut keturunan. In case dia selepas 21 tahun, masa dia masuk Islam, so wife pun akan follow Christian juga. So macam Fu dah berkahwin? Yes, saya sudah berkahwin, and then ada satu anak lelaki, and then saya sudah kahwin melebihi 7 tahun. Faham. So macam your husband pun Buddhist juga ke? Yes, Buddhist. Okay, faham. So macam so far whole family dari nenek saya semua Buddhist. Faham. So macam your husband pun semua Buddhist juga? Ya, Buddhist. Husband saya memang Buddhist sejak kecil-kecil lagi because dia pun ikut keturunan dia, tak ada changing from Buddhist to Christian. Never lah. Kita move to our question lah. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya balik lah sebab tadi macam lag kan. Okay, nama saya Nabiha Hafni. Saya pelajar UIA. Saya ambil jurusan Bahasa Arab Komunikasi. Okay, kita masuk dalam kita punya soalan lah. Okay, first macam saya nak tanya, apa pandangan Fu tentang ethics in your religion? Saya Buddhist. Dia pun saya tak perlu hari-hari need to sembahyang. Dalam hati saya ada Buddhist. I go everywhere. I are safe. And then dia bagi satu keselamatan juga. Jadi macam maksudnya ethics dalam dalam agama you macam bukan hanya takluk pada sembahyang saja. Maksudnya segala benda-benda yang benda yang rasa macam benda baik tu boleh diterima, yang boleh diterima boleh. I see. Yeah, that's true. Because like kita bukan wajib untuk sembahyang satu hari 2 kali. Dalam sometimes you busy, you can skip. But hati kita, we must say, no, I will replace if today I'm busy. So okay lah because dia tidak ada memaksa. Tapi dalam hati kita tetap ada agama, tetap ada Buddhist dalam hati kita. Okay. So macam so I will explain about ethics in Islam. Okay, kalau dalam Islam, kalau Islam ni kalau ethics ni kalau dalam Islam dia refer kepada akhlak lah, macam adab, macam tu. Dan kalau akhlak ni maksudnya kita tuju kepada benda-benda yang baik lah, macam perbuatan yang baik. Macam I see the similarities between Islam and Buddhist like yeah, that's true. Actually all the agama semua pun berbuat baik untuk dapatkan pahala baik. Just the way you pergi buat macam mana sahaja. Macam saya Buddhist, the way we just keep in our heart. Let's say only if I need to sembahyang, sometimes morning saya akan pergi sembahyang, and then sometimes I'm late going home, so saya akan skip. But whatever I skip sebelum tidur, I will pergi sembahyang dengan tangan sahaja. Biasa kita Chinese akan dengan insyaAllah
So that I can skip like that lah. Dia tetap dalam hati kita. Okay, buat suci. Apalah. Betul, sebab macam sebab even dalam Islam pun bukanlah macam kena beribadat, kena sembahyang all the time. Macam kalau dalam Islam, sekecil-kecil benda macam tolong kutip sampah pun dikira macam satu benda yang berfaedah lah, macam satu adab yang baik lah, macam tu. Dan dalam Islam, kalau seseorang tu kalau dia bermoral ataupun dia beradab, dia ada macam akhlak yang baik, dia dikira macam dekat dengan Tuhan. Maksudnya macam dia punya orang kata martabat ataupun darjat dia tu macam level dia tu macam naik lah, macam tinggi lah, macam tu. Sebagai penganut Islam, kami dituntut supaya macam setiap perbuatan ataupun setiap tingkah laku kita tu mesti kena dilakukan dengan adab. Maksudnya daripada kita bangun tidur tu sampai kita nak tidur balik tu, kita mesti kena patuh dengan adab lah, macam tu. Macam kami dalam Islam pun macam bangun tidur pun ada adab yang kena ikut, macam adab bangun tidur semua tu. Jadi macam untuk malam ni macam I akan explain sikit lah 5 adab yang diajar dalam Islam. Okay, dalam Islam ni banyak aspek-aspek yang maksudnya adab dalam Islam ni sangat meluas. Maksudnya setiap benda yang kami buat tu mesti kena ada adab. Okay, antaranya ialah yang pertama, adab antara ibu bapa. Okay, bagi saya macam adab ibu bapa ni maksudnya setiap agama pun memang mengutamakan adab ini. Betul tak? Hormat kepada ibu bapa. Betul. Hormat kepada ibu bapa. Dan sebab kalau dalam Islam ni level ibu bapa tu adalah macam paling teratas lah. Maksudnya paling tinggi. Dan macam kami sebagai penganut Islam memang diwajibkan untuk menghormati ibu bapa ni, sebab kalau bila kami menghormati ibu bapa tu, kami akan mendapat keberkatan ataupun dapat kasih sayang daripada Tuhan lah, macam tu. Macam akan dia akan dijagalah oleh Tuhan, macam tu. Betul? Same with you? Sama dengan Buddhis juga. Sama juga Chinese juga. Kalau Buddhis, okay, you buat pahala tinggi, you hormat kepada ibu bapa, you taat kepada ibu bapa, satu hari nanti anak-anak ataupun cucu-cucu akan melakukan benda yang sama apa yang anda lakukan sekarang. Betul. Sebab saya pun ada buat macam rujukan sikit lah pasal yang macam mana penerimaan agama Buddhis, agama Buddha untuk macam adab menghormati ibu bapa ni macam mana. So saya tengok macam macam tak kisahlah agama mana-mana pun, tapi benda ni macam benda yang mulia, benda yang baik. So macam setiap orang memang kena hormatlah ibu bapa. Maksudnya tak boleh macam mungkin berbeza dari segi macam cara pelaksanaan tu lah, macam yang cakap tadi. Betul. Betul. Tapi dalam macam mana pun ini adalah paling penting, sebab dalam family ibu bapa adalah paling macam Alam cakap paling atas, paling tinggi. Kita patut hormat dia. Kalau tiada dia orang, tiada hari ini bagi kita. That's why kita kena laksanakan apa yang tugas anak kepada ibu bapa. Okay, betul. Dan yang kedua ialah adab dengan guru. Adab dengan guru ni macam kalau dalam Islam ni Islam sangat mengutamakanlah level guru ni. Macam guru ni memang dia level teratas yang second tertinggi selepas ibu bapa. So macam memang
macam Islam sangat mengutamakan lah untuk kita menghormati macam orang pendidik-pendidik ataupun yang pengajar-pengajar macam tu. Sebab contoh macam ada dengan guru ni, macam kita tolong dia kalau dia dalam kesusahan ke, ataupun buat kerja sekolah pun dah kira kita beradab dengan guru kan. Terusnya adab dengan kawan-kawan. Macam dengan kawan-kawan ni, macam kawan-kawan ni adalah orang yang paling rapat lah dengan kita lepas family kan. Sebab kita banyak menghabiskan dengan kawan-kawan kita kan. Dan kawan-kawan ni walaupun kawan-kawan kita, tapi walaupun sebaya sama umur pun, tapi kita kena macam, kita ada juga benda-benda yang kita kena jaga. Maksudnya ada batasan untuk, ada benda yang kita tak boleh buat gurau lah, orang kata kan. Macam kena jaga juga dari segi percakapan ataupun perbuatan kita. Dan dalam Islam sangat mengutamakan untuk kita pilih kawan yang baik. Sangat-sangat utamakan lah. Maksudnya macam, dan gambaran untuk kawan yang baik dan kawan yang buruk ni ibarat macam minyak wangi. Minyak wangi. Macam contoh, kalau orang tu pakai minyak wangi, tapi kita tak pakai pun minyak wangi, tapi bila kita lalu, tapi disebabkan kita lalu, kita kena rasa wangi tu. Kita sekali dengan kita wangi-wangi sekali. Macam kita ada rasa tempias wangi tu. Ya, betul. Macam seperti macam apa yang you dekat dengan kawan yang bagaimana akan mengibaskan. This adalah yang macam satu cermin. Betul cermin. Lepas tu okay, next adab dengan makhluk lain. Maksudnya makhluk ni macam binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun benda-benda yang tidak bernyawa lah selain manusia. Dan dalam Islam macam memang kami dituntut untuk beradab juga dengan haiwan, tapi mengikut perbuatan yang sesuai lah. Macam kalau dengan haiwan bagi makan, ataupun kita macam sayanglah dia, jangan dera ke apa macam tu. Sebab kami dalam Islam diajar bahawa dalam dunia ni bukan kita manusia je yang hidup. Sebab kita berkongsi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwan sekali. Jadi macam kita kena macam bertolak ansur lah, orang kata macam kena beradab lah juga dalam kita nak menjalani kehidupan tu kan. Macam tu. Dan even kita rasa macam kita alihkan benda-benda bahaya dekat atas jalan pun dikira kita dah membuat satu kebaikan. Macam dalam Islam benda tu akan diberi ganjaran lah, macam tu. Walaupun orang tak tahu pun, walaupun kita buat benda yang macam mungkin tak ada function kan, tapi sebenarnya benda tu benda yang baik untuk untuk avoid orang daripada kena kan. Maksudnya kita alihkan bahaya tu. So macam benda tu adalah benda yang baik lah. Dan next adab makan. Okay. Makan ni macam dalam Islam sangat details lah kalau bab makan ni. Maksudnya kalau kami diajar macam cara-cara nak makan, cara-cara nak kunyah makan, cara-cara nak minum, dan cara nak macam cara kita duduk time makan tu memang sangat detail. Jadi macam sebab kita nak dapat khasiat makan tu kan, makanan tu kan. So macam kalau kita tak melakukan adab yang sesuai tu, jadi kita tak dapat lah dia punya khasiat makanan tu. Like your religion macam mana? Macam kalau adab makan ni, apa yang spesifik ni, macam benda-benda yang kena patuh lah. Okay, our Chinese makan kebanyakan tradisional kita guna chopstick kan? Yes. Guna chopstick. Okay, chopstick tu adalah satu dia ada satu like dia punya stories that chopstick tu adalah pasangan. So dalam family kita kena ada pasangan, so that rumah akan menjadi satu keluarga. So kita kena hormat kepada makanan, sebab makanan ini all from mana semua dari Tuhan. Jadi kita like apa yang kita dapat makan
kita kena syukur apa yang Chinese kalau makan reunion kita mestilah meja bulat. Faham. Kalau kita Chinese sebelum sehari kita mesti meja bulat. Meja bulat tu bermaksud kita reunion bulat. All the family sitting together and then okay enjoy the food kan. Dan kita mesti syukur apa yang kita dapat dalam hari ini. So Dan syukurlah, kena syukur kepada apa yang ada. betul. Sama juga dengan macam dalam Islam lah, macam syukur tu memang bila kita dapat makan sedap-sedap ke ataupun makan, even kita dapat makan setiap hari tu pun kita kena ada rasa syukurnya aku dapat makanan kan. Macam mana lah kalau orang yang tak ada makanan, macam betul kena ada syukur dalam kita dapat satu rezeki ataupun benda yang betul. itu. Kami dituntut untuk macam kalau berhenti sebelum kenyang, dah makan sebelum lapar, makan bila lapar, macam tu. Jadi macam kita akan menjagalah keseimbangan badan. Dan ada satu hadis berkaitan dengan ni. Hadis ni adalah sumber rujukan kedua lepas Al-Quran. In case kalau you tak familiar. Jadi macam dalam hadis ni banyaklah details tentang macam mana kita adab makan ni. Macam diajarlah untuk kami untuk memandu kami untuk macam mana kita nak makan dengan beradab, makan makanan yang sihat, makan berpada-pada. Dan satu hadis tu adalah 1/3 ruang tu untuk makan. So macam untuk dalam badan kita 1/3 tu untuk makanan, 1/3 lagi untuk ruang, untuk udara, 1/3 lagi tu untuk minuman. So macam benda tu macam balance lah. Tak adalah macam semua makanan kan. Jadi macam kita akan dapat khasiat makanan tu mencukupi. Yang terakhir ialah adab menuntut ilmu. Okay, adab menuntut ilmu ni macam kalau tadi adab dengan guru kan macam Betul. Macam Islam menaikkan level guru. Dan kalau untuk menuntut ilmu ni pun sama juga. Islam dia menaikkan level orang yang menuntut ilmu ni. Sebab orang yang menuntut ilmu ni kan dia macam menimba ilmu, macam berusaha untuk menimba ilmu kan. Jadi macam kalau dia kalau dia berniat dengan ikhlas, niat dengan niat yang baik, so macam Tuhan akan memudahkanlah jalan dia. So macam kami dituntut sangat untuk menuntut ilmu supaya sebab bila kita ada ilmu ni kita dapat bercakap benda yang bermanfaat. Kita tak cakap benda yang macam kita tak tahu atau kita tak yakin. Macam tu. So pentinglah, Islam sangat mementingkan ilmu dalam apa-apa pun perbuatan macam tu. Betul. So you ada nak tambah apa-apa? Tak. Apa yang Nabi cakap betul juga. Okay. Dalam setiap agama, menuntut ilmu tu sangat penting. Once you dapat ilmu, you akan lebih yakin. And then you boleh pursue orang, even orang tu dalam kesusahan. Okay, you pursue orang ke apa-apa, orang akan lebih mendengar sebab you ada ilmu. So dia lebih yakin. Ilmu tu memang penting lah. Betul. Sebab bila kita ada ilmu, kita boleh buat apa? Kita kena that's right. Kalau ilmu tu penting, that's why kita kena terima kasih kepada cikgu-cikgu, dia yang bagi ilmu pengetahuan dan dia ada cakap syukur kepada apa yang dapat dari teachers dia yang membagi kita all this untuk hidup jadi orang yang lebih baik. Betul. Lebih berpengetahuan lah. Macam bila kita ada ilmu kan, kita lebih tahu benda yang kita sepatutnya tahu. Kita tak cakap benda yang kita tak tahu, betul kita buat statement yang bukan-bukan, yang macam boleh timbul kontroversi ke kan. Semua tu penting lah. Dan memang saya rasa setiap agama pun sangat mementingkan ilmu tu.
Disebabkan line Fu sangat-sangat tidak stabil, jadi saya akan membuat kesimpulan iaitu perbezaan agama tidak menghalang untuk seseorang berakhlak mulia. Ini kerana setiap agama menuntut penganutnya untuk berkelakuan baik, tetapi berbeza mungkin dari segi cara penerimaan dan pelaksanaan mengikut kepercayaan masing-masing. Jadi antara teknik yang saya gunakan dalam perbincangan sebentar tadi adalah yang pertama Mythbuster. Sebagai contoh, saya akan mengkaji ataupun saya akan membuat rujukan tentang setiap perkara yang saya ingin bincangkan dengan Fu, iaitu sebagai contoh dari segi definisi etik dalam Islam dan cara penerimaan Islam terhadap etik. Dan yang kedua ialah fiqh aulawiyat, iaitu saya bertanyakan dahulu tentang agama Fu, dan saya cuba mencari persamaan antara agama Buddha dengan agama Islam supaya Fu lebih tertarik untuk meneruskan perbincangan tentang etik. Yang ketiga adalah saya menggunakan analogi, iaitu di mana saya menghuraikan salah satu adab, iaitu adab berkawan dengan memasukkan contoh-contoh seperti gambaran kawan yang baik dengan minyak wangi. Yang keempat, saya menggunakan teknik gift options, iaitu saya membandingkan keunikan agama Islam berbanding agama-agama lain dari segi penelitian dalam adab makan yang betul, seperti 1/3 ruang untuk makanan, 1/3 ruang untuk udara dan 1/3 untuk minuman, supaya dapat menjaga keseimbangan badan. 5 ialah saya menggunakan teknik gift emotions, iaitu saya menerangkan setiap huraian dengan bertanyakan kepada Fu tentang bagaimana adab ini dipraktikkan dalam agamanya. Jadi supaya Fu lebih mudah untuk menerima dan memahami setiap penerangan yang saya jelaskan. Jadi ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.